Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sekarang ni tajuk baru Tajuk dia qabla, sebelum kebangkitan. Qabla mana? Sebelum. Qabla, sebelum al-ba'sah. Ba'sah, kebangkitan. Ba'satun. Qabla ba'sati, sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keadaan di Mekah ni? Makkah tu, negeri Mekah, dan sedikit tentang Quraisy. Quraisy, li'ila fi Quraisyin kan? So Quraisyun, Mekah dan juga Quraisy. Sekarang ini cerita tentang Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, meninggalkan Hajar dan juga anaknya Ismail di wadi lembah di Mekah. Cerita ni ringkas-ringkasnya, qasada. Qasada artinya menuju. Menuju Ibrahim, Sayyiduna. Sayyid, tuan. Sayyidina Muhammad, Sayyiduna, penghulu. Kalau Nabi-Nabi ni biasanya Melayu kita terjemah penghulu kan? Penghulu. Tuan. Penghulu kita biasanya sebut penghulu. Penghulu kita iaitu Nabi Ibrahim. Ibrahimu. So qasada, menuju ke Mekah. Ke tak perlu, kalau guna qasada tak perlu guna ila. So qasada, Nabi Ibrahim, penghulu kita, yakni Nabi Ibrahim AS telah menuju ke Makkah. Makkah. Apa itu Makkah? Wahia, Makkah adalah, wahia dan ia bahasa Melayu pelik ke, dia tak boleh guna ia ni. Ia ni untuk manusia je. Dia pun untuk manusia. Jadi untuk benda ni tak boleh. So kita kena kata Mekah juga sini. Wahia, ini Mekah terletak di sebuah wadi. Wadin. Wadi yang dilingkungi, dibatasi. Mahsurin. Yang dilingkungi ataupun dibatasi oleh, dikepung. Asalnya makna kepung ni. Maknanya Mekah tu dikelilingi oleh, dibatasi oleh, between, baina jibalin. Between bukit ataupun gunung gana, ataupun bukit pun Arab guna jibal juga. Gunung pun guna jibal juga. Gunung gana, bukit bukau. Yang jarda'a, yang gondol. Jarda'a, tiada tumbuh-tumbuhan. Jarda'. Siapa pernah pergi Mekah biasa tengoklah bukit-bukit di Mekah tu, batu saja, semata-mata batu. Laisa, tiada, fihi, padanya, sesuatu yang manusia boleh hidup. So dia kata sesuatu yang ya'ishu, hidup, alaihi, atasnya, an-nasu. Bahasa Arab, gaya bahasa Arab dia kata manusia hidup di atasnya. Kalau Melayu kita, manusia bergantung hidup kepadanya. So ala ni mana bergantung lah. Ya'ishu, hidup. An-nas, manusia kan, atasnya.
Mana manusia hidup bergantung kepadanya. Jadi ma ni biasanya kalau ada ma, mesti ada min. Sebab ma ni kan dia kata apa yang tiada apa benda yang manusia boleh hidup. Maksud dia, makanan, minuman. Jadi min tu akan tafsir lah. Iaitu, air pun tak ada. Ma'in. Tumbuh-tumbuhan, ladang, panggil zar'in. Dan juga miratin. Ini makanan simpanan. Biasanya orang simpan makan dulu, orang kita pun simpan padi, simpan beras, simpan gandum. Wa ma'ahu, masa dia pergi itu, ma'ahu, with him, bersama dengan dia. Masa pergi Mekah tu adalah zaujuhu. Zauj, isteri. Zaujun, dulu pun kita pernah sebut, zaujun boleh guna untuk mana? Isteri, boleh guna untuk suami. Tengok konteks. So kalau merujuk pada perempuan, dia jadi isteri. Kalau merujuk pada lelaki, dia jadi suami. Tapi kalau ada ta, zaujah. Ini tak boleh lelaki lah. Ini hanya untuk isteri sahaja. Makna umum dia pasangan. So bersamanya pasangannya, iaitu Hajaru, Siti Hajar. Dan juga Hajar tidak ada tanwin. Hajaru, nama perempuan ni biasanya tak ada tanwin. So berserta dengan Nabi Ibrahim, isterinya iaitu Hajar dan anaknya kan. Waw mana dan walad. Mana walad? Anak, son. So, waladuhu. Hu mana his? His son. Siapa dia? Ismailu. Nabi Ismail alaihissalam tu wassalam. Okey, kenapa Nabi Ibrahim tu pergi ke Mekah ni? Qasada Ibrahim. Qasada menuju ke Mekah. Qasada Ibrahim Makkah. Kerana sini ni. Firaran. Kerana melarikan diri. Melarikan diri daripada penyembahan berhala. Firaran. Ini kita panggil maf'ul li ajlihi. Masdar. Kalau dia tak ada kena-mengena dengan biasanya qasada sini kan. Ni qasada ni, masdar dia qasdan. Penujuan. Masdar. Kalau macam ni, kalau lafaz sama, ini kita panggil maf'ul mutlak. Tapi kalau lafaz berbeza, untuk menunjukkan kerana, firara, ini kerana, jadi makna dia kerana. So, kerana melarikan diri. Farra yafirru, masdar dia firaran. Kerana melarikan daripada diri daripada minal wasniyah. Keberhalaan. Penyembahan berhala yang muntashirati. Al-muntashirah. Yang sudah tersebar. Yang sudah meluas. Yang sudah melata. Muntashir. Ini sebab ada ta ni kita masukkan ta. Kalau tidak, muntashir saja. Muntashir. Untuk muzakkar. Yang sudah tersebar luas di fi al-alam. Alam, kita guna awal alam, world, ilmu alam kan dulu kan. Belajar mata pelajaran ilmu alam. Bila orang putih mari tukar jadi geografi. Yang pertama, Nabi Ibrahim tadi, qasada Ibrahim, qasada Sayyiduna Ibrahim Makkah. Menuju penghulu kita, Ibrahim AS ke Mekah. Yang pertama, kerana melarikan diri daripada penyembahan berhala. Yang kedua, waraghbatan. Kerana keinginan yang berkobar-kobar. Fi untuk taksis, menubuhkan. Ini masdar. Pada penubuhan. Keinginan yang berkobar-kobar pada keinginan. Itu terjemahan lafzi. Terjemahan biasa kita kata kerana semangat yang berkobar-kobar, keinginan yang berkobar-kobar untuk
bukan lagi fi mana kerana pada kan, untuk menubuhkan, mengasaskan satu markas. Asasa mengasaskan atau menubuhkan satu center, dipanggil markas. Ta'sisi markazin. Markas yang macam mana? Sifat yang pertama bagi markas. Markas yang akan disembah, yu'badu, akan disembah padanya Allah Subhanahu wa taala. Yu'badullah, disembah Allah padanya secara wahdahu. Allah sahaja. Ini mana sahaja. Alone. Disembah Allah sahaja di situ. Markas yang ni yang pertama kan. Markas yang macam mana? Wa yad'u an-nasa ilaihi. Markas yang dia akan menyuruh manusia. Dia akan menyuruh manusia kepadanya. Maknanya suruh manusia datang ke Kaabah untuk beribadat. Markas yang macam mana? Nombor 3. Wa yakunu manaran, dan markas itu akan jadi, wa yakunul markas itu akan jadi satu menara. Manaran. Orang tengok jauh lagi menara. Menara bagi petunjuk. Lil huda. So markas itu akan jadi menara. Yang kedua, wa masabatan. So markas itu tadi, center tadi akan jadi masabatan, tempat kembalinya manusia. Masabatan untuk manusia, tempat manusia kembali. Mekah ni ataupun Kaabah ni, orang pergi kemudian dia balik. Tahun depan dia mari pula. So mari selalu tu, kembali balik, pergi kembali, kita panggil masabah. Tempat tu, tempat mujtama', tempat berkumpulnya manusia. Kalau berkumpul saja mujtama' tu sekali je pergi, boleh jadi. Tapi kalau masabah tak, dia always akan ada kedatangan orang ke situ. Kalau seorang pernah pergi ke situ, second time dia akan datang balik. So kita ulang balik terjemahan dia. Qablal ba'sah, sebelum kebangkitan, suasana Makkah wa Quraisyun, suasana Makkah dan juga Quraisy. Qasada Sayyiduna Ibrahimu Makkah, telah menuju penghulu kita iaitu Nabi Ibrahim AS ke Mekah. Wahia, Mekah terletak wahia fi, Mekah terletak di wadin, di sebuah wadi yang dibatasi mahsurin, ataupun yang terletak dipagari oleh baina. Kalau kita dipagari oleh, dia dipagari between. So dipagari oleh, dibatasi oleh jibalin, bukit-bukit yang gondol, jarda'a. Laisa fihi, tiada di kawasan itu ma ya'ishu, apa yang manusia boleh hidup. Ma ya'ishu alaihi nas, apa yang manusia boleh hidup ataupun bergantung padanya, yang terdiri daripada min, ma'in, air, zar'in, ladang, dan juga makanan simpanan. Miratin, bawah tu tulis mirah, ya at-ta'am, makanan yang yaddakhiruhu al-insan, yang disimpan oleh manusia. Semasa dia pergi itu, wa ma'ahu, bersama dengan dia, zawjuhu, isterinya, iaitu Hajaru, Siti Hajar. Wa waladuhu, dan anaknya, iaitu Ismailu. Kenapa dia pergi qasadan? Kerana firaran, kerana melarikan diri, minal, daripada penyembahan berhala, wasniyati, yang sudah tersebar, muntashirati, di dunia, di alam, di sekalian alam, fil alam. Dan juga waraghbatan, dan kerana keinginan yang amat sangat, fi, untuk taksisi
mengasaskan, menubuhkan markazin, sebuah markaz, sebuah pusat yu'badu fihi Allahu wahdahu, disembah Allah Subhanahu wa taala sahaja di situ. Wa yad'un nasa, dan dia akan menyeru manusia ilaihi, untuk datang ke situ. Wa yakunul markas, dan markas itu akan menjadi sebuah menara, manaran, upama sebuah menara lil huda, untuk petunjuk. Dan wa yakunu masabatan, tempat berkumpulnya manusia, masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Asalnya mana tempat kembalinya manusia berkali-kali. Taqabbalallahu hadzal amala, Allah telah taqabbala, telah menerima hadzal amala, amalan ini, dan Allah telah baraka, Allah telah memberkati, fi tak perlu terjemah, wa baraka terus hadza, Allah telah memberkati fi hadzal makani, maksudnya Allah telah memberkati tempat ini. Tapi masa guna menulis bahasa Arab jangan tinggal fi lah untuk barakat. Kalau ada perkataan barakat, guna fi. Memberkati siapa, memberkati apa. So dalam terjemahan tak diterjemahkan. So Allah telah memberkati tempat ini, wa ajra Allahul ma'a lihadhil usratil mubarakati as-saghirati al-mu'allafati min ummin wabnin. Ajra, mengalirkan. So Allah telah mengalirkan air, al-ma', li, untuk hadhil usrah, keluarga yang ini ni tak belakang sekali kan masa terjemah kalau Melayu kan. Kalau Arab memang dia start, dia mula dengan ini dulu. Kita ini tu tak akhir. So Allah telah mengalirkan air untuk keluarga yang berkat, yang kecil, yang terdiri daripada seorang mak dan seorang anak ini gitu. Allah telah mengalirkan air untuk keluarga yang diberkati, keluarga yang kecil yang terdiri daripada seorang mak dan anak ini. Maknanya keluarga ini, nak kata keluarga ini, keluarga yang macam mana? Keluarga yang berkat, keluarga yang kecil, mu'allafah, yang terdiri daripada, yang dibina daripada. Mu'allafah, daripada mak dan anak. Sebab apa dia kata ada dua orang aja, mak dengan anak? Waqad telah meninggalkan, tarakahuma, telah meninggalkan kedua-duanya Ibrahimu. Maksudnya Ibrahim telah meninggalkan mereka berdua fi hadzal makani, di tempat ini, fi hadzal makani. Tempat yang macam mana tu sifat dia? Al-Qahili. Bawah tu ada tulis Al-Qahili, yang kering kontang, yabis. Yabis. Tempat yang kering kontang, yang terpisah. Al-Mun'azil. Ini semua kata sifat kepada makan. Makan yang kering, makan yang terpisah. Maksudnya tempat yang kering, tempat yang terpisah. Terpisah daripada lah kan? Daripada alam semuanya. Anil alam. Mana kalau tempat tu ada tamadun, ada perniagaan, ada orang pergi. Tak, ni masa tu belum ada tamadun lagi. Tak ada orang duduk lagi di Mekah, Madinah, di Mekah tu. Tanah yang kering kontang, gersang. Wakana, sini ada air kan? Wakana al-ma', so air tadi,
jadi bi'ra, jadi telaga Zamzam. Bi'ra Zamzama. Wa baraka. Dan sekali lagi tadi baraka telah memberkati. So, wa barakallahu, Allah telah memberkati. Fi tak perlu terjemah. Allah telah memberkati hadzal ma'i. Fi hadzal ma'i. Allah telah memberkati air ini. Akhir sekali, orang berterusan minum air itu. Maka fa la yazalu, tidak putus-putus. Yaza mana putus? Tidak putus-putus. Berterusan. Tidak putus-putus artinya berterusannya manusia. Tidak putus-putus manusia. La yazalun nasu syariba yashrabu yashrabuna, meminum minhu, daripadanya. Maknanya tak putus-putus manusia minum airnya. Minum airnya. Wayah, dan mereka membawa. Wayah miluna, mereka membawa hu-nya. So, mereka membawa air tersebut ila ke anha dah ada sebelum ni. Ke segenap pelusuk. Segenap corner anha. Ke pelusuk-pelusuk bumi, kata-kata pelusuk-pelusuk bumi. So dia kata sini pelusuk-pelusuk alam. Boleh juga dan membawanya ke segenap pelusuk alam. Alami. So cerita dia ringkas-ringkas je ni. Nabi Ibrahim bawa, kemudian tinggalkan Hajar dengan Ismail, berlakulah kejadian air, Allah bagi air, kemudian daripada air itu jadi telaga Zamzam. Orang pun minum situ. Ismail pun membesar di situ. Nasya'a. So waw ni mana apa waw? Waw mula. Mula ayat. Semula ayat pun kadang-kadang guna waw juga untuk penyedap. Wa nasya'a Ismailu. Nasya'a membesar. Grow. So kalau past tense grow lah. So Ismail membesar di sana. Wa arada Ibrahimu. Banyak dah kisah Nabi kita ada arada ingin. So Nabi Ibrahim ingin zabha, penyembelihan. Ini terjemahan lafzi. Nabi Ibrahim ingin penyembelihan. Terjemahan fasih, Nabi Ibrahim ingin menyembelih. Zabhaba nihi, menyembelih anaknya. Siapa anaknya? Ismaila. Ini baca ja lah. Ja dengan baris fathah. Ikut ibni lah. Masa tu dia kata wahuwa, dan dia yang Ismail masih lagi seorang budak. Gulamun. Maksudnya dia bersegera taat kepada perintah Tuhan. Ini tak tahu apa maksud dia. Atau mungkin makna rajin berusaha. Sa'a yas'a. Rajin berusaha. Wa nasya'a Ismail wa arada Ibrahimu zabha ibni Ismail wa huwa gulamun yas'a. So arada ni, ingin ni kerana apa? Tadi dah ada tadi kan? Kalau masdar makna firaran, makna kerana. Masdar makna kerana. Raghbatan, kerana. Ni sekarang ni isaran, kerana memilih. Isaran memilih. Memilih untuk li hubbillah, untuk cinta kepada Allah. Ala ni mengatasi hubbihi, cinta kepada anaknya. Ibrahim ingin tu kerana dia ingin pilih cinta kepada Allah melebihi cinta kepada anak dia sendiri. Ini juga mana kerana. Nombor 2. Wa tahqiqan, dan untuk merealisasikan. Tahqiq terhadap li ma, apa yang. Terjemahan lafzi untuk merealisasikan bagi. Terjemahan biasa untuk merealisasikan terhadap ma, apa yang. Ma mana apa? Apa yang ra'ahu, yang dilihatnya.
fil manami, dalam mimpi. Fi dalam al-manam, mimpi. Wastaslama Ismailu. Istaslama yastaslimu, akur. So Ismail akur dengan li hadzal amri. Akur dengan al-amri, perintah, hadza, ini. Ismail akur dengan ini perintah. Dengan perintah ini. Dan dia reda dengannya. Wa radiya. Dan dia reda dengannya. So reda dengan perintah tersebut. Lalu Allah pun wafadahu. Fada, Allah gantikan. Fada artinya gantikan. So Allah gantikan ataupun Allah tebus dia dengan tebus Ismail. Allah tebus Ibrahim dengan, atau Allah ganti Ismail tadi dengan dengan zibhi. So zibhun. Yang tadi zabhun. Zibhun ni binatang sembelihan. Zibhun. Kalau zabhun, ini penyembelihan. Zib, binatang itu sendiri. So binatang sembelihan yang belum lagi disembelih, bizibhin azimin, yang nak disembelih. So, binatang nak disembelih kita panggil zibh. So Allah ganti fada. So fada tu kan ada alif maksurah tu. So kalau ada hu sini kena tukar kepada alif. So fadahu bizibhin azimin, dengan binatang yang nak disembelih dengan yang azim, yang besar. Li, supaya yakuna, supaya dia menjadi. Maknanya supaya Ismail menjadi auna, penolong, abihi, ayahnya. Abi, kalau abi saja, ni abi ayah aku kan? Ni abi ayah aku juga. Ini pun makna ayah. Ini makna ayah saja. Ini makna mai. Ya, ini bukan makna mai. Sebab dah ada situ hu. Penolong ayahnya dalam dakwah ataupun penyeruan. Fi da'wati. Penyeruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila Allah Subhanahu wa taala. So Allah gantikan sembelihan yang besar tu supaya Nabi Ismail hidup menjadi penolong kepada ayahnya dalam dakwah, seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna jadda, supaya Ismail menjadi datuk kepada akhiri, yang akhir nabiyin. Supaya Ismail jadi datuk kepada nabi yang terakhir. Tapi dia sebut datuk kepada yang paling akhir nabi. Dan liyakuna jadda afdali rusulin. Supaya Ismail menjadi datuk kepada seafdal-afdal para rusulin. Nasha'a Ismail, membesarlah Ismail. Wa arada Ibrahim ingin zabah ibnihi, menyembelih anaknya, iaitu Ismaila, wa huwa gulamun yas'a. Rajin berusaha. Sa'a yas'a. Rajin berusaha. Keinginan Ibrahim itu kerana isaran, kerana memilih lihubbillahi ta'ala, untuk menyayangi Allah, mengasihi Allah Subhanahu wa taala, ala hubbihi, mengatasi kasih kepada anaknya Ismail. Wa tahqiqan, dan untuk merealisasikan
lima ra'ahu, terhadap apa yang dia lihat, fil manami, dalam mimpinya. Wastaslama Ismailu, Ismail pun akur ataupun menerima lihadzal amri, menerima perintah ini ataupun akur dengan perintah ini, dan dia reda dengan perintah ini. Wa radiya bihi, dengan sebab itu, dengan sebab ketaatan itu, maka Allah pun wafadahu, lalu Allah menggantikan Ismail dengan suatu binatang sembelihan, bizibhin, yang besar, azimin, supaya Ismail hidup, liyakuna, agar dia menjadi, agar supaya Ismail menjadi penolong ayahnya, auna abihi, dalam dakwah seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi da'wati ila Allah taala. Dan supaya Ismail liyakuna jadda, supaya nanti Ismail akan jadi datuk nenek moyang kepada akhir Nabi, Nabi yang akhir. Dan supaya dia menjadi datuk kepada afdali rusulin, seafdal para rasul. Wa ada Ibrahimu ila Makkah. Ibrahim sentiasa berulang-alik kan, daripada Mekah pergi Palestin. So ni dia kata dia kembali balik, sebab dia tinggal dia pergi balik. Wa'ada Ibrahimu ila Makkah, dan pulanglah, kembalilah Ibrahim ila Makkah, ke Mekah. Washtaraka al-abu walibnu fi bina'i baitillahi. Okay, habis satu kerja ni. Kerja yang pertama tadi tu dengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sembelih. Okay, taat. So bila taat, balik semula ke Palestin. Kemudian mari pula buat misi lain pula. Misi ni misi untuk membina Kaabah. So kembalilah Ibrahim ke Mekah, washtaraka, berkongsi bersama-sama. Washtarakal abu, bersama-sama seorang anak, seorang ayah dan seorang anak, bersama-sama dalam pembinaan, fi bina'i rumah Allah, baitillah. So semasa mereka membina rumah tu, semasa mereka membina Baitullah, mereka berdoa. Kana wa kana, dan adalah du'a'uhuma, doa mereka berdua ialah agar yataqabbalallah, agar Allah menerima hadzal baita, rumah ini, supaya Allah menerima rumah ini, dan supaya Allah, doa mereka itu adalah so ni tak perlu terjemah tau, ikut selera kita nak terjemah apa-apa, sebab dia nak mengisimkan sini. So doa dia sekian kan. So dia sekat sini lah, dia nak sekat. Dia nak kata ini isim kana, ini khabar kana. Jadi untuk terjemah Melayu kita tak perlu sangat concern dia lah. Tengok sedap tak sedap je. So wa kana du'a'uhuma an yataqabbalallah. So doa supaya lah kan. So doa mereka agar Allah menerima. Agak-agak tak ada sini, supaya tak ada. Just dari segi mafhum je. Wa kana du'ahuma, doa mereka itu ialah agar Allah memberkatinya. So ai yubarika fihi. So agar Allah memberkati rumah tersebut ataupun Kaabah. Mereka juga berdoa, doa mereka adalah ayya'isha. Kalau terjemahan lafzi boleh juga. Doa mereka adalah Allah menerima. Doa mereka ialah penerimaan Allah terhadap rumah. Doa mereka adalah keberkatan yang Allah akan berikan kepada rumah. Doa mereka adalah kehidupan mereka dalam Islam.
So wa kana du'ahuhuma wa an ya'isha, agar mereka hidup. Asya tadi kan ya'ishu. Kalau dua orang jadi ya'ishani lah. Ya'ishani. So ada an tadi. So an buanun lah. So wa an ya'isha, agar mereka berdua hidup di atas Islam. Mana hidup dengan Islam. Ya'ishu alal islami. Wa kana du'ahuhuma, doa mereka an yamuta, ataupun an sini an yamuta, agar mereka mati alaihi, ini alal Islam, agar mereka mati dalam Islam. Mati di atas Islam, mati dalam Islam. So doa mereka berdua ialah agar la yanqati'a, tidak terputus Islam. Dalam ni ada Islam. So Islam tidak terputus dengan kematian mereka berdua. Bi mautihima. So dengan mereka mati, bukan artinya Islam pun mati. So doa. Doa mereka juga wa kana du'auhuma wa ay yab'asallahu, ay yab'asallahu, agar Allah membangkitkan seorang nabiyan, seorang nabi, min, dari kalangan, dzurriyyatihima, di kalangan zuriat mereka berdua. Sifat nabiyan ni sifat nabi yang macam mana? Nabi yang daripada zuriat mereka berdua. Nabi yang macam mana? Nabi yang akan yujaddidu, yang akan memperbaharui, jaddada yujaddidu, dakwah jaddihi, datuknya, iaitu ataupun moyangnya, bubuh apa-apa yang sesuai. Kalau kita dari pemasuk datuk ni, bukan datuk yang selepas kita, mana datuk yang forefather lah. Jaddihi Ibrahim, datuknya iaitu Ibrahim, dan akan menyempurnakan, Nabi yang akan yutimmu, atamma yutimmu, menyempurnakan, apa yang telah dimulai oleh datuknya iaitu Ibrahim. Ma bada'ahu, apa yang bada'a, dimulai oleh datuknya. Bada'ahu. Terjemahan lafzi dia, apa yang dia mulakannya. Dan ini dirakamkan dalam Al-Quran. Panjang ayat Al-Quran ni. Ayat Al-Quran tak berubah baris pun. Wa iz, dan ingatlah. Kalau Quran, kalau ada ingatlah. Kalau ada iz ni, iz makna ketika. Biasanya dia akan terjemahkan ingatlah. Uzkur iz. Mana waw sini? Wazkur. Dan ingatlah iz, ketika. Ingatlah ketika mana Ibrahim meletakkan asas. Asas rafa'a yarfa'u, angkat. Sebab dia kena angkat batu tu, dia letak. Melayu kita tak terjemah angkat. Melayu kita kata letak. Letak asas. Dan ingatlah ketika mana Ibrahim meletakkan asas minal bait. Iaitu, bait di mana Kaabah kan? Asas Kaabah. Ibrahim bersama dengan wa Ismailu. Ibrahim dan Ismail. Kemudian mereka berdua berkata, dan kitab tafsir dia sambung sini, wa yakulani. Wa yakulani. Dan mereka berdua berkata, berdoalah, Rabbana, oh our Lord, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah, minna, daripada kami, yang ini. Sesungguhnya innaka, sesungguhnya kamu adalah anta yang maha as-sami'u, maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana, wahai Tuhan kami,
waj'alna, dan jadilah kami muslimaini laka, kepada kamu, wa min dzurriyyatina, waj'al min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikan di kalangan zuriat-zuriat kami ni satu umat yang taat kepada kamu. Sebab ada lagi bahagian yang tidak taat. Sebab tu dia kata di kalangan ni. Wa arina, ari show. Wa arina, tunjukkan kepada kami manasikana, ibadat kami. Syiah boleh, ibadat boleh. Tunjukkan kepada kami ibadat-ibadat untuk kami lah, ibadat-ibadat kami. Watub, dan terimalah taubat kami. Alaina. Watub alaina. Terimalah taubat kami. Innaka, sesungguhnya kamu ini, anta maha at-tawwabu, maha menerima taubat dan maha mengasihani, ar-rahimu. Wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'as, dan bangkitkanlah, fihim, di kalangan mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, di kalangan mereka, yang akan yatlu, membaca, alaihim, ke atas mereka, yang akan membaca ke atas mereka, ini akan mengajar mereka, ayatika, ayat-ayat kamu, iaitu Al-Quran, wa yu'allimuhum, dan yang akan mengajar mereka, yu'allimuhumul kitaba, mengajar mereka kitab, yakni Al-Quran, wal hikmata, dan juga hukum hakam. Hikmah di sini ahli tafsir kata hukum hakam. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, dan yang akan mensucikan mereka. Sesungguhnya innaka, sesungguhnya kamu, anta, kamu ataupun engkau adalah yang maha azizu, maha perkasa, maha hakimu, maha bijaksana. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Kemudian wabarakallahu, dan Allah telah memberkati. Fi tak perlu terjemah. So Allah telah memberkati dzurriyyatihima, zuriat mereka berdua, yakni Ibrahim dan Ismail. Lalu watawassa'at, dan meluaslah, tawassa'at, ada alif lam, masukkan baris kasrah. Watawassa'atil usratu, keluarga tersebut menjadi semakin besar. Wa kathura auladu adnana. Kemudian barulah dia sebut tentang keturunan, mana bermula daripada Ibrahim, sebab doa tadi, zuriat tadi, ringkasnya susu galuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Ismail tadi, akan adanya satu keturunan Arab yang masyhur, iaitu bermula dengan Adnan. So menjadi banyaklah anak-anak Adnan. So bermula dengan keturunan Adnan lah biasa tu, keturunan Nabi tu.
Ambil daripada Adnan. So Adnana untuk Arab. Auladu Adnana, dan Adnan ni ialah wa huwa min, termasuk di kalangan cucu-cucu ahfadi Ismaila. So anak cucu Ismail alaihi salam. Peace be upon him. Okay, daripada Adnan nanti keluar keturunan Fahr pula. Wa nabagha, muncul fi dzurriyyatihi, di kalangan zurriyatihi, zuriat Adnan. Nama dia Fahr bin Malikin. Terbitlah, muncullah seorang yang bernama Fahr bin Malik. Daripada Fahr bin Malik ni lahirnya Qusay. Wa min auladihi, daripada anak-anak Fahr bin Malik ni lahirnya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ni lah yang menjadi penghulu kepada Kaabah, yang kontrol Kaabah. Bermula dengan Qusay. So Qusay bin Kilab waqadah, dan dia telah waliyah. Waliyah telah menjadi penjaga kepada Kaabah Al-Baitah, dan juga mewaliyah dan wa amara Makkah, dan dia memerintah Mekah. Ini dia menjaga Kaabah dan memerintah Mekah. Dan Qusay ini kana adalah seorang penghulu, sayyidan, yang ditaati, muta'an, menjadi ketua ataupun penghulu, al-muta'ah, yang ditaati. Kanat ilaihi hijabah. Kanat ilaihi hijabatul baiti. Hijabah mana? Tugas menjaga pintu. Ini tugas menjaga pintu Kaabah. So tugas menjaga pintu Kaabah adalah ilaihi, diserahkan kepadanya. Wa indahu, dia memiliki, kan dia boleh jaga Kaabah, banyaklah kunci-kunci Kaabah tadi. Mafatihuhu, indahu mana di sisinya, artinya dia memiliki. Wa indahu, dia memiliki mafatihu, dialah yang menjaga kunci-kunci Kaabah. Dan dialah wa indahu siqayatu zamzama. Siqayah, tugas memberi minum. Siqayah, tugas memberi minum air Zamzam. Zamzama. Wa indahu, di sisi dia, makna dia memiliki tugas ar-rifadatu. So rifadah, memberi makan kepada orang haji. Yang ni memberi minum, siqayah. Memberi makan kita panggil rifadah. Wa indahu, dia ada nadwah. Wa indahu an-nadwatu. Dia memiliki nadwah, tempat perkumpulan. Meeting hall. Rumah untuk meeting. An-nadwatu allati, tempat mesyuarat, yang yajtami'una, orang-orang Arab berkumpul fiha, di sana, lil, untuk mesyuarah. Untuk kita mesyuarah kan, dia masyuarah. Masywarati. Lil masywarati, untuk bermesyuarat. Dan juga ini sambung kepada ni kan, lil masywarah wal ra'yi wal liwa'i fil harbi kan. Ataupun sambung ni, wan nadwatu wa indahu ar-ra'yu wa indahu al-liwa'u fil harbi. Okay, kalau kita tengok sini, kalau sambungan ni, maknanya orang berkumpul di nadwah tu untuk bermesyuarat ataupun untuk mengeluarkan pandangan ataupun untuk memegang bendera untuk berperang. Liwak mana? Bendera. Lil liwak. So kalau nak berpakat dengan perang kaum lain, so bertemu di nadwah tu. Lil liwak. Maknanya lil musywarah, lil masywarah, walil ra'yi, untuk mengeluarkan pandangan, walil liwat, untuk menegakkan bendera untuk berperang. Fil harbi, untuk memacakkan bendera untuk berperang. Fahaza, lalu dia haza, dia memperolehi, memiliki. Haza yahuzu. So, haza macam qala yaqulu, haza yahuzu, dia memperolehi, obtain.
So dia memperolehi syarfa, kemuliaan. Dia memperolehi kemuliaan Makkah. Makkah. Semua kemuliaan. Kullahu. Kan? Kemuliaan Makkah, Kaabah, kemuliaan Makkah tu duduk di Kaabah. So Kaabah pun dia pegang. Mengentas Kaabah pun dia pegang juga. So maknanya yang akhir sekali ni Qusay bin Kilab. Wa tanabbala. Tanabbala artinya menjadi mulia. Wa tanabbala menjadi mulialah Abdul Manas. Abdul Manafin. Fi auladihi, di kalangan anak-anak Qusay. Tanabbala telah menjadi mulia fi auladihi, di kalangan auladihi, anak-anak Qusay, Abdul Manaf. Wa kana Hashimun. Okey, Abdul Manaf pula ada anak pula Hashim. Wa kana Hashimun akbarah, the eldest, yang paling besar, yang paling tua, abnai, anak akbara abnai walidihi, yang paling besar di kalangan anak-anak ayahnya. So ayahnya nama Abdul Manaf. Abdul Manafin. So dia menjadi wakana, dan adalah Hashim ketua kepada kaumnya. Kabira qaumihi. Wakanat, dan dia memiliki indahu, dan adalah dia indahu, dia memiliki ar-rifadah. Tadi apa makna rifadah tadi? Tugas memberi makan kepada orang haji, dan as-siqayatu, tugas memberi minum kepada orang haji. Wa huwa, dialah ayahanda kepada, wa huwa walidu, he is the father of Abdul Muttalibi, Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ni ialah jaddir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad waliya as-siqayata. Abdul Muttalib ni, Sin Hashim adik-beradik dengan Abdul Muttalib, dengan Muttalib. So yang sini ni Abdul Muttalib lah. Mana selepas Hashim dipegang oleh lepas Hashim dipegang oleh Muttalib. So lepas Muttalib tu dah baru Abdul Muttalib. So sini kita terjemah waqad waliya. So Abdul Muttalib telah memegang kuasa, menjadi penguasa kepada siqayatah, memberi minum kepada bakal haji, dan juga rifadah, memberi makan kepada bakal haji, ba'da ammihi, kepada orang-orang haji, ba'da ammihi, selepas bapa saudara dia itu Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Dan Abdul Muttalib ni menjadi mulia, wasyarufa, menjadi mulia di kalangan kaumnya, fi qaumihi, dengan suatu kemuliaan, syarafan. Ini maf'ul mutlaq. Dengan suatu kemuliaan yang tak pernah dicapai oleh mana-mana di kalangan datuk nenek moyang dia dulu. Syarafan lam yablughu, tidak sampai kepadanya ahadun, anyone, min, amongst, di kalangan abaihi, datuk moyangnya. Dan kaumnya menyukai dia, mencintainya. Wa ahabbahu, kaumnya, qaumuhu. So kaumnya menyayanginya, mencintainya, mencintai Abdul Muttalib. Okay, tadi kita bermula dengan Fahr bin Malik. Wa summiya, dan dinamakan al-auladu Fahr bin Malikin. Dinamakan anak-anak cucu Fahr bin Malik ni sebagai Quraisy. So tak terkenal lagi dengan Fahr, terkenal dengan Quraisy.
wa ghalaba hadzal ismu, nama ini telah menguasai, mengatasi ala jami'il asma'i, sekalian nama-nama mereka. Fashtaharat, menjadi masyhurlah hadhil qabilatu, qabilah ini dengan nama Quraisyin, li'ila fi Quraisyin. Wa aqarra ahlul arabi kulluhum, ahlul Arab, penduduk Arab. So penduduk Arab telah mengiktirafkan, semua penduduk kulluhum mengiktirafkan tentang bi uluwi, ketinggian, nasabi, nasab ataupun keturunan Quraisy, dan juga mengiktirafkan bi siyadah, kepimpinan mereka, dan juga kefasihan lidah. So wa aqarra ahlul arab kulluhum bi fasahatil lughah, fasihnya lughah Quraisy, dan juga jelasnya nasa'ah bi nasa'atil bayan. Bayan ni ungkapan. So ungkapan-ungkapannya, jelasnya ungkapan-ungkapannya dituturkan oleh mereka. Dan juga mereka mengiktirafkan tentang karami, kemuliaan, akhlak mereka. Mereka juga mengiktirafkan wa aqarra bi tentang asy-syaja'ati, keberanian mereka. Sehingga sara dzalika, sehingga yang demikian itu telah menjadi masalan, peribahasa. Menjadi peribahasa. Kau nak kata berani, kau nak kata lidah fasih ke apa semua, peribahasa akan jadi peribahasa Quraisy. La yaqbalu, peribahasa yang tidak menerima, la yaqbalu sebarang niqashan, perbincangan, wala jadalan, tidak juga sebarang perdebatan. Mana kita kata sini yang tidak boleh dipertikaikan lagi. So maknanya semua ni dah dijadi perumpamaan untuk Quraisy. Tak boleh dipertikaikan lagi. So la yaqbalu niqashan wala jadalan. Wallahu a'lam bis-shawab. Okay, rekan sikit. Allah telah memberkati zuriat Nabi Ibrahim dan Ismail, lalu menjadi besarlah keluarga mereka, menjadi banyaklah anak-anak Adnan yang merupakan salah seorang keturunan Ismail, wa huwa min ahfadi Ismail, dan dia adalah termasuk anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Dan wa nabagha fi zuriyatihi, dan muncullah daripada zuriat Adnan seorang yang bernama Fahr bin Malik. Wa min auladihi, daripada anak Fahr bin Malik lahirnya Qusay bin Kilab. Dan Qusay ini telah waqad waliya, telah berkuasa ke atas Kaabah dan juga memerintah Mekah. Wa amara Makkah, dan dia menjadi ketua yang ditaati, muta'an. Wa kanat ilaihi hijabatul bait, dan dia memiliki hijabah, berkuasa ke atas pintu-pintu Kaabah diserahkan kepada dia. Tugas menjaga pintu Kaabah diserahkan kepada dia. Dia memiliki siqayat Zamzam, tugas memberi minum air Zamzam, memberi makan kepada orang haji, dan dia memiliki nadwah, tempat perkumpulan masyarakat Arab yang mana mereka berkumpul di situ untuk bermesyuarat, untuk memukakan pandangan dan untuk mengibarkan bendera, untuk berperang. Bahkan dia kata fahaza syarafa Makkah. Qusay telah berjaya memiliki kemuliaan Mekah keseluruhannya. Wa tanabbala, dan menjadi mulia juga di kalangan anak-anak Qusay tadi ialah Abdul Manaf.
Wa kana Hashim, dan adalah Hashim merupakan anak ayahnya yang paling besar, iaitu anak Abdul Manaf yang paling besar, dan dia menjadi ketua kaumnya. Wa kanat indahu rifaha, dia memiliki kuasa untuk memberi makan kepada orang haji dan memberi siqayah, minum kepada orang haji. Wa huwa walidu Abdul Muttalib, dan dialah ayah kepada Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini merupakan jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waliya as-siqayah, dan Abdul Muttalib telah memegang kuasa atau tugas siqayah, memberi minum dan memberi makan kepada orang haji selepas Hashim diberikan kepada pak saudara dia, itu Al-Muttalib. Selepas Muttalib, ba'da ammihi, pak saudara dia diberikan ammi, iaitu Al-Muttalib bin Abdul Manaf, diserahkan kepada Abdul Muttalib. Menjadi mulialah Abdul Muttalib di kalangan kaumnya dengan suatu kemuliaan lam yablugh, tidak sampai kemuliaan itu mana-mana ahadun di kalangan datuk nenek moyang mereka, dan kaumnya menyayanginya. Wasummiya auladu Fahr bin Malik, dan dinamakan dinamakan anak cucu Fahr bin Malik Quraisyan. Dan nama ini telah menguasai, melebihi sekalian nama-nama mereka, ala jami'il asma. Fashtaharat hadhihi al-qabilah, akhirnya kabilah ini terkenal dengan nama Quraisy. Wa aqara ahlu, sehingga kan orang Arab ataupun penduduk Arab kesemuanya mengiktiraf, mengakui tentang ketinggian nasab kaum Quraisy dan kepimpinan mereka, kefasihan bahasa mereka, dan kejelasan ungkapan yang dituturkan oleh mereka, dan kemuliaan akhlak mereka, keberanian mereka, sehingga dia menjadi perumpamaan bagi sesuatu yang elok. Perumpamaan yang tidak boleh dipertikaikan lagi. So, la yaqbalu, yang tidak menerima sebarang perbincangan, wala jadalan, dan sebarang perdebatan. Wallahu a'lam bis-shawab.